Salam sejahtera murid-murid, Cikgu harap kamu semua sehat dan gembira selalu. Sebelum itu, mari kita baca KSB dan SB bersama-sama. KSB kita pada hari ini ialah, kita sedang belajar menjelaskan maksud pantun. Manakala SB kita pula ialah, yang pertama, melafazkan pantun. Dan yang kedua, saya boleh menjelaskan maksud pantun. Baiklah murid-murid, sebelum kita mula belajar, Cikgu minta kamu sediakan buku teks Bahasa Melayu tahun 3, buku latihan Bahasa Melayu, dan alat tulis. Pada hari ini, Cikgu akan teruskan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 3, aspek seni bahasa, pantun, dan kita akan merujuk pada buku teks muka surat 56. Cikgu yakin dan percaya kamu sudah pun tahu bagaimana cara untuk membaca pantun dengan nada dan intonasi yang betul. Tajuk pantun pada hari ini ialah Kamera Pintar. Pada muka surat 56 ini, kita dapat melihat 4 rangkap pantun. Rangkap yang pertama, rangkap yang kedua, rangkap yang ketiga, dan rangkap yang keempat. Mari kita baca rangkap yang pertama. Buah lontar masak berisi, dari rantau tanam di laman. Kamera pintar alatan inovasi, untuk memantau sekitar kediaman. Kita sudah pun baca rangkap pantun yang pertama. Sekarang bagaimana kita boleh tahu maksud pantun ini? Jika murid-murid dapat lihat, setiap rangkap pantun ini mempunyai 4 baris. Baris pertama dan kedua merupakan pembayang maksud, manakala baris ketiga dan keempat merupakan maksud. Lebih jelas lagi, murid-murid boleh membezakan warna tulisan masing-masing. Baris pertama dan kedua ditulis dengan warna hitam, manakala baris ketiga dan baris keempat ditulis dengan warna biru. Baris pertama dan baris kedua merupakan pembayang maksud, manakala baris ketiga dan keempat merupakan maksud. Contohnya di sini, maksud pantun dalam rangkap pertama ialah pada baris yang ketiga dan keempat. Kamera pintar alatan inovasi, untuk memantau sekitar kediaman. Baris ketiga dan baris keempat ini merupakan maksud pantun. Untuk menjelaskan maksud pantun, kita boleh lihat di sebelahnya. Maksudnya ialah, kamera pintar merupakan alatan inovasi yang boleh digunakan untuk mengawasi rumah sendiri. Murid-murid perlu menulis ayat kefahaman sendiri. Murid boleh menulis ayat tersebut menggunakan perkataan sendiri, asalkan murid-murid paham maksud pantun itu. Mari kita teruskan dengan rangkap yang kedua pula. Pergi ke pekan mencari celagi, di dalam raga ikan gelama. Usah pikirkan harga yang tinggi, keselamatan keluarga lebih utama. Maksud pantun ini ialah pada baris ketiga dan keempat yang ditulis dengan tulisan berwarna biru. Untuk maksud pantun, mari kita lihat di sebelahnya. Maksudnya ialah, walaupun harganya mahal, namun keselamatan keluarga perlu didahulukan. Baiklah murid-murid, sudahkah murid-murid bersedia untuk menjawab soalan ini? Mari kita teruskan dengan rangkap yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Ke pantai Mersing mencari lokan, pacu kuda membawa sekam. Boleh berpusing mengikut gerakan, sentiasa waspada untuk merakam. Baiklah murid-murid, mari kita fokus pada baris yang ketiga dan keempat. Apa yang murid-murid paham mengenai maksud pantun ini?
Kamera pintar itu boleh berpusing mengikut gerakan dan sentiasa berhati-hati untuk merekam. Inilah maksud bagi rangkap yang ketiga. Kita teruskan dengan rangkap yang terakhir, yaitu rangkap yang keempat. Dari permatang membawa pulasan, pulasan dibawa ke hujung jeti. Tetamu datang dapat dikesan, pencuri didakwa senang dibukti. Sekali lagi, mari kita fokus pada baris yang ketiga dan keempat. Kita tidak perlu lihat baris yang pertama dan yang kedua. Ini karena baris pertama dan kedua merupakan bahasa kiasan untuk mencantikkan sesuatu pantun itu. Apa yang murid-murid paham mengenai maksud pantun dalam rangkap yang keempat ini? Kamera pintar ini boleh mengesan apabila ada tetamu yang datang dan membawa bukti apabila pencuri didakwa. Baiklah murid-murid, sila keluarkan buku latihan masing-masing dan tulis maksud pantun mengikut rangkap. Murid-murid hanya perlu menulis maksud pantun pada rangkap yang ketiga dan rangkap keempat sahaja. Di sini, cikgu memberikan contoh. Sila buka muka surat yang baru dalam buku latihan masing-masing dan tuliskan hari, tarikh, subjek yaitu sastra seni bahasa, dan tulis arahan soalan. Latihan, tulis maksud pantun berikut. Rujuk buku teks muka surat 56. Kosongkan satu baris dan mula menulis rangkap 3. Kemudian gariskan. Setelah menulis maksud pantun pada rangkap yang ketiga, murid-murid boleh teruskan menulis untuk maksud pantun pada rangkap yang keempat pula. Sebelum itu, jangan lupa untuk mengosongkan satu baris. Tuliskan rangkap 4, kemudian gariskan. Baiklah murid-murid, untuk menyiapkan latihan ini, murid-murid bolehlah merujuk pada slide sebelumnya. Murid-murid boleh menyalin semula maksud pantun ini dalam buku latihan masing-masing. Setelah selesai, sila pastikan ejaan dan tanda baca adalah betul. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap murid-murid tidak mempunyai masalah untuk menyiapkan latihan ini. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Sekian dan terima kasih.